beralih pula ke slot yang ketiga ataupun slot yang terakhir pada bengkel kita pada pagi ini, bersama yang berbahagia Encik Muhammad bin Harum, penolong pegawai Studio dengan tajuknya Pengenalan Asas OBS Studio. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Muhammad. Okey, boleh dengar dengan jelas suara saya? Boleh. Jelas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih tahniah kepada penganjur terutama kepada Guru Besar SK Langkap iaitu Cikgu Khairul Azman yang dapat menganjurkan program pada hari ini. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan spesial lain iaitu Cikgu Encik Amir Hamzah daripada SK Tok D, PKM dan juga Encik Hafiz Abdullah, penolong PPD bahagian pembangunan bakat murid. Okey, saya akan teruskan bengkel kita pada hari ini. 2 jam yang lalu cikgu-cikgu dah belajar tentang Google Form dan juga membuat presentation slide menggunakan online. Okey tak cikgu ni? Masih bersemangat ataupun dah mengantuk dah ni? Okey, kalau okey kita teruskan. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu serba sedikit. Okey, saya akan tayang present lah. Okey. Okey, kita tunggu dia keluar sekejap. Okey, hari ini adalah bengkel peningkatan kompetensi guru pengenalan OBS iaitu Open Broadcaster Software. Saya rasa software ni agak baru tapi dah meluas digunakan di kalangan guru-guru kita. Jadi saya dihubungi oleh Cikgu Azman lah untuk beri perkongsian kepada cikgu-cikgu dia. Tapi di saat akhir dia tukar, dia kata apa kata kita buka untuk ramai sikit untuk audience. Jadi saya cuba bagi perkongsian apa yang saya tahulah dan apa yang saya buat. Dan saya rasa ia sangat bagus untuk cikgu untuk kita kongsikan kepada guru-guru. Untuk pengetahuan semua, Open Broadcaster Software ni dia boleh dilaksanakan secara offline lah, tidak menggunakan internet. Okey, dia boleh buat rakaman secara online atau offline. Biasanya online tu kita guna untuk live streaming lah. Okey, ianya percuma, tiada watermark dan mudah digunakan. Kalau kita tahu step-step yang betul dan ada beberapa fungsi yang sangat sesuai untuk kita buat PDPR. Okey, itu saja serba sedikit pengenalan. Dan sebelum tu ini adalah biodata saya. Serba sedikitlah. Background saya pernah mengajar di SK Sungai Sebatu di Miri, Sarawak. Dan seterusnya saya mengajar di SK Seri Langkap Setiu. Dan bulan Jun yang lalu saya ditugaskanlah sebagai penolong PPD unit USTP di Pejabat Pendidikan Daerah Setiu. Okey, kita teruskan pada yang seterusnya. Okey, OBS untuk mula-mula cikgu kena download dulu. Ini adalah software yang perlu di-download. Okey, untuk download cikgu cikgu boleh search di Google, type saja OBS. Dia akan keluar paparan macam ni. Boleh. Okey, seterusnya cikgu pilih OBS di atas sekali ni. Di atas sekali ni. Okey. Boleh? Ya. Okey. Lepas kita klik ni, kita akan keluarlah beberapa pilihan. Itu untuk Windows. Kalau kita tengok dia support Windows 8 dan ke atas lah. Dan kalau Mac OS 10.13 ke atas dan juga Linux. Okey, apa yang terjadi kalau Windows kita bawah daripada Windows 8? Biasanya laptop cikgu kalau bawah pada Windows 8 dia akan dipanggil Windows yang guna 32 bit. Jadi untuk laptop yang lama cikgu type je OBS 32 bit. Dia akan keluar.
Dia akan keluar, cikgu klik balik. Okey, download yang bawah ni installer 32 bit. Jangan ambil yang 64 bit. Kalau 64 bit, laptop cikgu tak dapat running lah software ni. Okey, untuk lebih jelas lagi cikgu boleh search di YouTube cara install OBS Studio. Cikgu boleh ikut step yang diajar di sana lah. Kalau saya nak buat kat sini mungkin take time sikit, kita nak download, nak install. Walau bagaimanapun kalau ada masalah, cikgu boleh hubungi saya untuk saya bimbing lah untuk selesaikan masalah. Dan dia bergantung juga kepada kemampuan laptop cikgu. Okey, itu sedikit cara nak install. Okey, seterusnya kita terus kepada cara nak buka dan gunakan OBS. Okey, kita buka dulu. Okey, saya dah tak shortcut saya kat toolbar bawah ni, saya klik saja. Okey, keluar tak kat tempat cikgu. Ada keluar. Okey. Sekarang ni bila keluar, biasanya dia ada dua paparan. Iaitu preview dan program kat atas ni. Dua paparan. Okey, nanti saya akan terangkan apa itu tempat preview dan apa itu tempat program. Okey, sebelum tu saya nak bawa cikgu pergi tengok pada setting dulu. Setting kat bawah ni. Okey. Setting ni untuk kita memudahkan untuk kita set format video yang akan dihasilkan dan di mana tempat kita nak simpan. Okey, kita tengok pada output. Okey, output. Okey, kita output mode. Kalau cikgu nak jimat atau nak kecil video, ambil yang simple saja. Tak perlu ambil yang advance. Okey, yang ini untuk streaming, kita tak payah kacau. Okey, untuk recording. Okey, bahagian recording ni cikgu klik browse. Okey, ini tempat kita nak simpan. Okey, contohnya saya ambil di desktop saya. Saya ambil folder. Okey, saya buat satu nama folder lah. Bengkel saya katakan. Bengkel PDPR. Okey, kita create dan open. Okey, dah tengok bawah dia recording format. Okey, recording format. Okey, kalau yang asal dia tak FLV. Saya cadangkan ambil MP4 terus. Maknanya lepas dia generate, dia terus kepada format MP4. Okey, yang lain tak perlu diusik. Okey, yang lain untuk advance, ini untuk short key. Short key, jadi tak perlu usik lah. Okey, kita okey je. Okey, sampai kat sini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada studio mode. Studio mode ni kalau kita tak pilih dia akan jadi satu skrin ni saja. Satu skrin ni saja. Untuk keselesaan saya cadangkan guna studio mode lah. Ada dua skrin, iaitu tempat preview dan juga program. Okey. Boleh go? Sampai sini. Ada masalah tak? Okey. Kita pergi kepada ruang bawah ni. Ruang bawah dipanggil scene. Okey, sini scene. Kita boleh letak banyaklah scene. Boleh namakan scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Katakan scene 4. Saya dah ada scene 1 sini. Tapi saya cadangkan untuk peringkat awal ni kita guna satu scene saja. Jadi tak perlu buat banyak scene. Nanti pening cikgu. Okey. Okay, scene ni kita kekalkan yang ini. Kita tengok pada source. Kita tengok pada source. Okey. Dan juga di sini ada audio mixer and scene transition. Yang ini control yang tadi lah. Okey, yang ini audio mixer ni biasanya lepas kita install dia automatic ada. Dia record suara kita. Kalau tak ada benda ni, suara kita tak keluar. Dan juga kalau kita tengok dia bergerak-gerak ni, maknanya mikrofon kita punya laptop ni berfungsi. Kalau tak berfungsi, kita kena cari external mic lah. Tapi yang tu kita ajar kemudian. Okey, kita tengok pada source. Okey. Sebelum tu saya nak tayang satu video yang gunakan OBS ni. Saya rasa cikgu-cikgu pun dah pernah guna sebelum ni. Pernah tengok.
Jadi saya share balik. Ni saya jumpa seorang cikgu ni. Saya rasa ni cikgu daripada STU juga ni. Dia buat kelas guna OBS lah. Okay, kita tengok. Okay. Dapat play tak? Dia play tak di tempat cikgu? Play dah tapi tak bunyi suara. Tak punya suara Okey. Okey, sound dia agak slow sikit. Okey. Saya nak share di sini bukan tentang cikgu ni lah. Kita nak share tentang macam mana dia buat ada background, ada muka cikgu sendiri dan ada bahan sendiri ataupun dia print out. Okey, kita nak buat lebih kurang macam ni. Cuma saya hari ni saya akan tambah sikit. Kalau tadi di Canva kita tak dapat nak tulis. Nak tulis contoh cikgu matematik nak ajar nak menulis secara live, nak tunjuk cara pengiraan tak dapat. Betul tak? Okey, yang ini saya akan ajar cara untuk guna kamera tambahan lah. Tambahan saya akan tunjuk macam mana saya akan yang saya buat connection pada laptop dan juga alat-alat lain. Saya tak guna benda yang advance sangat. Saya hanya guna telefon bimbit saya saja sebagai kamera tambahan. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok pada sini. Iaitu source. Source ini adalah tempat kita susun bahan-bahan yang kita nak siarkan dalam video. Okey, kita klik pada butang tambah ni. Okey, dia ada beberapa pilihan. Ada audio input, audio output, browser, color source, display capture, image slide dan lain-lain lagi. Untuk hari ni saya tak nak guna semua. Kalau guna semua saya rasa cikgu-cikgu balik kat rumah, balik selepas ni pun tak pening banyak sangat. Jadi hari ni kita akan guna 3 item je dalam ni. 3 atau 4 iaitu window capture, video capture dan juga text. Ataupun kita nak guna satu lagi image. Tapi saya akan tunjuk satu persatu lah. Okey. Kalau tadi Mr. Hafiz ada cakap kita nak mengajar, sekarang ni orang nak tengok muka cikgu. Maknanya kalau nampak muka cikgu ni mungkin PDPR kita lebih berkesan kan. Okey, kita ambil yang pertama adalah video capture device. Okey, kita klik. Klik. Okey, kita namalah name balik di sini, letaklah wajah Mr. Fairuz katakan. Ataupun letaklah nama masing-masing supaya kita tahu di source ni ni kamera yang merujuk kepada kita. Okey, tekan okey. Okey, pada sini kalau di kamera cikgu, di laptop cikgu akan ada Face HD kamera sahaja. Tapi di saya punya ni ada tambahan 2. Tambahan 2 ni sebab saya sambung kamera tambahan. Yang ni saya akan tunjuk macam mana saya sambung ni. Okey, yang pertama ni untuk cikgu, sebab nak letak muka saja, kita pilih FaceTime HD kamera saja. Okey, klik. Dan yang lain kita biarkan. Okey, sekarang dah keluar dah muka saya. Okey, tekan okey. Okey, seterusnya pada paparan preview ni. Preview ni kita setting kat mana kedudukan kita punya muka kita nak letak. Okey, kita tarik. Nak kecil atau nak besar. Ada setengah orang tu nak buat separuh. Kalau saya suka buat tak kecil lah. Tak perlu besar-besar sebabnya kita nak guna ruang lain ni untuk kita menulis ataupun kita siarkan bahan-bahan lain. Okey, kalau dah puas hati cukup saiz macam ni, okey. Okey, kita biarkan. Okey, seterusnya. Kita ambil lagi pilihan yang lain iaitu kita letak teks dulu. Okey, pilih pada teks. Okey, katakan teks ini untuk nama guru. Okey,
Terpulang pada cikgu ni nak letak apa-apa tajuk pun. Kita tekan OK. Okay, di sini cikgu tulis lah. Nama cikgu. Katakan saya tulis nama saya Mr. Fairuz. Okay. Saya pun rasa phone ni tak cantik. Saya nak phone lain. Pilih pada phone. Select phone. Cari phone yang cikgu rasa yang kena dengan selera cikgu lah. Dan juga yang ni saiz nampak besar. Kita cuba cari saiz yang kecil sikit. Okay, walau bagaimanapun saiz ni boleh kita ubah balik nanti. Okay, tekan OK. Kalau kita tengok, okay, background sini dia hitam. Saya rasa nak background gelap sikit. Okay, kita cari background. Okay. Okay, ataupun tak nak letak background. Biar macam ni je. Kalau puas hati dah, okay, tekan OK. Okay. Okay, yang ni kita boleh alih. Letaklah. Sama ada nak buat menegak, saya akan ajar cara menegak. Ataupun nak buat melintang macam ni. Pun boleh. Okay, nak nampak benda ni menarik sikit, kita bagi dia bergerak perkataan. Okay, right click. Ataupun pada bawah ni ada. Kita klik dulu. Kita klik dulu nama kita ni. Okay, bawah ni ada dia filter. Okay, tekan je filter. Kita ambil butang tambah. Dan juga kita pilih scroll. Okay, seterusnya okay saja. Okay, ambil horizontal speed. Okay, kita pilih kelajuan yang sesuai. Okay. Dan rasa puas hati, kita tekan OK. Kalau yang bawah ni dia vertical. Okay, tengok perbezaan dia. Kalau kita ambil vertical, okay, pergi sekali. Okay, kalau kita ambil vertical, sekejap. Okay, kalau kita ambil vertical, dia akan bergerak macam ni. Tengok pada kesesuaian. Okay, kalau saya ambil yang horizontal lah. Okay, cukup lah. Okay, sekarang nama kita dah bergerak. Ataupun nak tambah lagi satu teks. Kita nak letak tajuk. Tajuk apa yang kita nak ajar ini. Katakan matematik. Matematik tahun 6. Mana? Okay, katakan. Okay, kita pun type sini. Matematik. Okay. Dan juga terus kita select phone macam biasa. Cari phone yang kita sesuai dan size yang sesuai supaya sedap mata memandang. Okey. Kita besarkan sikit. Letaklah di sini ke. Okey, dan kita tambah sikit efek filter untuk bergerak. Okey, filter, ambil scroll. Tekan okey dan juga pilih speed dia dan close. Okey, sekarang kita dah ada gambar kita sendiri, ada nama, ada tajuk. Okey, sekarang saya share macam mana kita nak share bahan worksheet. Worksheet yang akan kita gunakan semasa PDPR. Okey, saya sarankan cikgu minimize dulu. Minimize dulu sekejap. Lepas tu, cikgu buka bahan cikgu tu siap-siap di window supaya senang kita tengok. Okey. Okey. Okey, kemudian kita buka balik OBS. Okey. Tekan tambah. Cikgu ambil window capture. Okey. Okey, yang ni katakan worksheet. Worksheet. Okey, tekan okey. Okey, di window ni okay, cari mana kita punya file. Saya ni banyak sebabnya di bawah ni ada banyak saya buka. Jadi yang tadi saya punya worksheet ada di sini, itu di preview. Okay, saya akan cari kat sini. Biasanya di laptop cikgu dia akan automatic buka. Automatic buka. Okay, saya punya ada di sini. Okay, sekarang dah keluar dah saya punya worksheet di sini. Okay, tekan okay. Okay. Dan seterusnya cikgu besarkan supaya penuh pada skrin. Okey, ataupun cikgu right click, pilih transform, stretch to screen.
Okey, dia akan jadi macam ni kan. Tapi muka kita dah tak ada. Okey, kita tengok pada source. Kita jangan letak worksheet ni di atas sekali. Okey, kita klik, highlight dia dan tekan anak panah buat turun ni. Biar duduk di bawah wajah Mr. Fairuz ni. Okey, baru nampak. Okey, masalah seterusnya kita tengok teks kita ni warna putih. Jadi tak nampak. Okey, kita klik balik pada teks ni. Okey, warna nama guru. Pergi kat filter. Okey, filter. Sini filter. Okey. Okey. Bukan filter, sorry. Kita double klik saja. Double klik saja. Klik 2 kali saja. Kita tengok. Okey, browse color. Okey. Color apa kita nak pilih? Katakan warna merah. Okey, tekan okey. Okey, color tu pun kita ambil merah. Tak nak banyak color sangat. Okey. Okey, dah jadi warna merah. Yang ni pun sama, kita double klik saja. Double klik saja pada teks yang kedua, iaitu matematik tahunan pada ruang source ni. Okey. Kita select color. Ambil warna lain lah. Boleh nampak beza sikit. Okey. Okey, sekarang ni teks kita dah nampak. Okey, seterusnya. Kita nak record. Kita dah ada worksheet. Kita dah ada muka kita kat sini. Kita ada tajuk. Nama dan juga tajuk. Okey, sebelum nak record, butang record ni ada kat sini, kat control ni. Dekat control ni ada kat sini. Sebelum nak record, jangan lupa tekan transition. Jangan lupa tekan transition. Okey, sekarang ni inilah yang akan keluar nanti bila video kita siap. Okey, bila video kita siap ni akan keluar. Okey, kita pun nak start record. Okey, kita pergi kat control. Terus sini tekan butang record. Okey. Kita tengok bawah ni, record dah bermula. Ni komputer kita punya proses. Yang ni kita tak payah ambil ni lah, tak perlu ambil tahulah. Okey, terusnya kita terus pergi pada bahan kita nak mengajar tadi, buka saja. Okey, cikgu boleh bercakap lah. Okey, boleh nak mengajar apa, dia akan rekod apa yang kita cakap ni. Okey, katakan kita nak baca pada murid color the verbs run, jump, table, amna dan lain-lain lah. Okey, katakan cikgu nak conteng-conteng. Okey, saya punya format bahan ni adalah gambar JPEG. Okey, saya buka di laptop saya, boleh guna edit terus. So, saya klik pada show markup toolbar. Okey, dan saya ambil pen. Ambil pen, jadi saya boleh conteng lah. Okey, pen ini. Okey. Okey. Sekejap, saya setting pen sekejap. Okey. Warna hitam. Okey. Dan juga okeylah, ni contoh. Okey, sorry. Okey, ini ini tak dapat tulis, tak dapat conteng. Kita pergi kepada bahan yang lain. Okey, katakan cikgu guna Microsoft Word. Okey, buka Microsoft Word. Microsoft Word. Okey, buka saja. Okey, katakan kita ambil satu bahan lah. Ataupun kita ambil yang blank saja, tunjuk. Okey, untuk Microsoft Word yang 2019, dia ada draw. Ni, pada ruang atas ni draw. Sini cikgu boleh tulis. Tulis apa yang cikgu rasa nak tulis lah. Nak conteng bahan-bahan cikgu. Katakan cikgu ambil soalan, cikgu boleh conteng, cikgu boleh terang. Nak write pun boleh. Okey, ini kita guna apa yang ada di komputer. Mungkin setengah komputer tu tak ada fungsi ni.
Jadi tak boleh. Jadi ada option lain. Okey, ada option lain. Okey. Kita stop recording. Okey, yang saya ajar tadi adalah cara nak record dulu. Lepas ni kita akan tunjuk cara nak record menggunakan kamera tambahan. Ya. Ada peserta Guru Besar Rozaki. Gana tu? Ada dia dah okey dah. Okey dah. Tadi ada one share slide. Oh, okey. Okey, sorry. Okey. Kita dah tadi kita start record, lepas tu kita stop. Yang ni kita tekan stop. Nak tengok kita pergi pada show recording. File show recording. Tak keluar tu. Tak keluar. Okey, kejap Kalau saya laju bagi tahu kan. Okey, keluar. Tak ada lagi. Okey, kejap Sekejap saya buka Google Meet saya balik. Okey, mungkin ada orang tekan present tadi kan? Okey, saya resume. Sekejap balik. Okey, ada? Ada? Nampak Okey. Okey, kita sambung. Okey, tadi kita Ada. tekan recording. Record. Okey. Lepas kita mengajar, kita tunjuk kepada murid, kita stop recording. Nak tengok dia, pergi kat file show recording. Okey, ni dah ada file kita kat sini. Kita pun play. Okey. Ini yang kita record tadi. Okey Itu kalau kita gunakan bahan di dalam laptop. Yang saya nak terangkan kat sini, bahan dalam laptop kita hanya menggunakan window capture saja. Jadi kita boleh terangkan apa yang ada di desktop kita, di window kita depan ni. Apa-apa yang keluar dia akan record. Okay, seterusnya saya nak share dengan cikgu cara untuk guna telefon sebagai kamera kita. Okey. Saya akan tunjuk ke cikgu connection yang saya buat. Okey, saya akan tunjuk di OBS ni terus. Sebabnya saya tak boleh guna cam di Google Meet sebab dia guna untuk Google Meet lah. Okey, saya akan gunakan di OBS supaya nampak apa yang saya masukkan tu. Okey. Kita klik pada tambah. Okey. Seterusnya ambil pada video capture device. Okey. Okey. Yang ni kita letak ke tulis telefon. Okey, tekan okey. Okey, pada device. Okey, pilih nama telefon kita. Jadi sebelum tu cikgu kena sambung dulu kabel telefon kepada laptop. Baru dia keluar benda macam ni. Okey, sebenarnya saya ada sambung ada dua kamera, iaitu kamera webcam dan juga telefon saya. Okey, saya klik telefon saya dulu. Saya tekan okey. Okey Okey, sekarang ni saya menggunakan telefon saya. Okey, sebagai paparan utama sini. Okey, ni okey. Dan saya akan guna kamera lah. Kamera di telefon saya untuk kita jadikan dia sebagai kamera untuk kita mengajar. Okey, jadi sebelum tu kita tengok tak nampak muka kita kan dekat paparan sini, preview ni. Okey, yang telefon ni kita turun bawah. Letak di bawah wajah kita, baru kita nampak semua. Okey, sekarang ni saya akan on kamera. Okey, nampak tak sekarang ni? Ini adalah kamera telefon saya. Macam mana saya sambung? Okey, USB, sambung ke port USB macam biasa. Sambung kepada laptop cikgu. Okey, USB putih ni sambung pada telefon. Saya ada satu lagi kamera, iaitu web kamera. Tapi web kamera ni kualiti gambar tak apa cantik lah. Tapi saya share untuk cikgu tahu, kita boleh letak lagi kamera tambahan, iaitu kamera warna hitam ni.
Okey, saya sambung kepada laptop yang lagi satu. Nampak sana kamera kecil tu. Nanti saya tunjuk kualiti gambar sana. Yang saya nak bagi tahu sini, contoh tadi ada cikgu tanya kalau nak mengajar matematik, kita tak boleh nak conteng, tak boleh nak tunjuk kepada budak. Okey, saya tunjuk cara saya lah. Okey, saya guna satu mini tripod. Mini tripod, bawah dia saya letak satu kertas. Okey, dan di mini tripod tu saya beli satu phone holder. Phone holder. Okey. Kalau cikgu tak faham, bagi tahu. Kalau saya laju sangat, bagi tahu. Okey, mini tripod ni cikgu type saja kat Shopee, mini tripod. Okey, mini tripod. Harganya saya tak silap saya tak sampai RM20 ni. Mini tripod ni. Okey, saya akan letak pada mini tripod ni. Okey, sekarang kamera saya dah ada pada mini tripod. Saya aturkan dia supaya dekat dengan kertas. Okey. Kita adjust dia punya setting pada mini tripod ni lah supaya sedap kita tengok. Okey, dah. Okey, contoh saya tulis nama saya dulu sini. Fairuz. Okey, boleh nampak nama saya? Boleh? Atau tulisan kecil? Okey. Kalau sana dah okey, kita tengok pula pada preview ni. Okey, katakan kita nak besar lagi. Kita nak penuh ruang sini. Okey, kita boleh juga right click, pergi pada transform, stretch to Suara screen. putus-putus lah. Suara putus. Okey, sampai sini boleh faham? Boleh? Okey, sekarang saya ajar cara untuk besarkan, nampak lebih besar lagi ni. Okey, kita gerakkan, kita cari titik ni, petak kecil ni. Okay, kita besar lagi. Lepas tu kita tengok. Okey, agak-agak murid-murid kita nampak lah. Okey. Okey, hampir memenuhi ruang dah. Ini ruang skrin lah nanti. Okay, kalau nak besar lagi, gerakkan. Kita tarik lagi. Okey. Sekarang dah hampir nampak. Sampai kat sini okey ke? Boleh? Ni menggunakan telefon saja ni. Kita tak guna benda lain. Okey, kalau rasa dah puas hati, tekan transition. Sebab kita nak record dah ni. Okey. Kemudian kita tekan start recording. Okey, kita pun mengajar macam biasa. Mengajar. Kita tulis 1 tambah 1 sama dengan 2. Ataupun darab 6 darab 9 sama juga 54. Kalau rasa kertas kita dah keluar daripada skrin sini, kita alih saja. Okey. Tulis lagi. Katakan soalan, cari jawapan yang betul. Okey. Ini satu contoh lah cikgu. Okey. Sekarang ni kita dah nak berhenti. Kita stop recording. Okey. Dan kita nak tengok hasil dia, pergi kepada file, show recording. Okey. File yang terkini ada kat sini. Dan kita play. Okey. Okey, ini hasil yang kita dapat. Okey, setakat ni cikgu. Ada soalan? Cikgu Fairuz, yang dekat handset tadi buka kamera je lah kan? Buka kamera saja. Dan hati-hatilah, apa yang keluar pada skrin paparan telefon kita, dia akan record sekali. Kalau siapa-siapa hantar mesej ke, dia akan record sekali. Jadi cikgu pandai-pandai lah cikgu. Ini okey. Jangan keluar yang tersayang ke apa kan, kata pula dengan anak murid. Okey.
Saya beritahu tadi nak tunjuk kamera tambahan. Kamera tambahan. Okey. Boleh saya teruskan? Okey, katakan saya tambah lagi satu. Okey, katakan saya nak telefon tak nak dah tadi. Okey, kalau tak nak cikgu just klik pada mata ni, tutup je. Okey, saya nak tambah satu lagi yang saya gunakan webcam. Okey. Okey, saya klik pada tambah. Pilih balik video capture device. Okey, yang ni kita kata webcam. Tekan okey. Okey, pada sini saya akan tekan device. Okey, saya pilih webcam saya yang saya tambah lagi satu tu. Okey, okey. Dah tekan okey. Nampak tak lagi satu kamera? Okey, kamera yang dua ni adalah webcam. Yang bawah ni adalah kamera di laptop. Di laptop. Okey, dua kamera dah sekarang ni. Bermaksud kita boleh gunakan lebih daripada satu kamera untuk menyokonglah kita punya PDPR, rakaman PDPR kita. Cara susunnya seperti yang saya cakap tadi lah, terpulang pada cikgu nak letak kat mana, terutama pada source ni lah. Dan bila kita buat perubahan, jangan lupa tekan transition, baru kita start recording. Start recording. Tekan sini. Okey, saya tutup dulu webcam ni. Nampak takut cikgu-cikgu pening. Tutup dulu. Okay, setakat ni cikgu nak tanya soalan tak tentang OBS ni? Ada soalan? Faham tak apa saya ajar ni? Selagi Cik Fairuz. Ya. Webcam tu hok letak kat mana ya? Kita baru nak kenal. Okey, webcam. Saya tunjuk lagi sekali macam mana saya sambung webcam saya. Okey. Okey, saya buka balik. Saya guna OBS nak tunjuk sebabnya Google Meet tak dapat alih kamera. Okey, ni saya gunakan telefon. Okey, saya ambil balik telefon saya. Ni kamera pada telefon. Kamera pada telefon. Sekejap, webcam saya letak pada layer bawah pada worksheet. Okey, sekejap. Okey, tak apa. Okey, saya tunjuk macam mana saya sambung dulu. Cikgu. Ni saya punya USB port saya. Ada dua USB port. Warna putih tu pada telefon yang sedang saya guna sekarang ni. Yang sedang saya guna. Yang kabel hitam itu saya pinjam satu webcam daripada rakan sahabat di pejabat saya. Sebab saya tak ada webcam sendiri. Saya sambung, saya letak pada, tak semestinya pada laptop. Letaklah pada tempat pada webcam tu ada klip. Jadi sebelum mula tu cikgu setting siap-siap biar webcam tu kena dengan tempat yang cikgu nak tunjuk tu. Jadi pilihlah. Menjawab soalan tak cikgu? Okey. Okey, dan juga saya nak share. Ni adalah ruang saya buat rakaman sekarang. Okey, kenapa saya tunjuk tingkap ni? Ni adalah sumber cahaya. Ni sumber cahaya. Biar kita mengadap cahaya. Sebab tu cikgu tengok muka saya jelas lah. Jelas. Jangan kita pergi buat tempat gelap. Jadi murid akan nampak sama-sama saja muka kita, mungkin tak cam muka cikgu. Boleh cikgu? Ni satu tip lah. Boleh. Tak perlu mungkin kalau siang hari tu tak perlu beli lighting lah. Cukup dengan cahaya kat luar ni. Tu kat tingkap rumah ataupun kat luar rumah pun bagus, tapi musim hujan ni dah kena hujan kalau kat luar rumah. Itu cikgu tentukan sendiri tempat. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Okey, saya off dulu kamera telefon saya. Okey. Kalau ada dua laptop pun boleh kan? Kita guna kamera kat laptop. Kalau dua laptop,
kita tak boleh guna kamera laptop yang lagi satu tu. Sebab software ni kita install untuk satu laptop saja. Dia tak detect untuk laptop yang kedua tu. Dia tak ada connection. Okay, webcam ni harga tak mahal pun cikgu. Kalau tadi mini tripod tu tak silap saya beli tahun lepas lah dalam harga 15 ke 20 ringgit macam tu. Webcam yang saya pakai ni bukan HD. Harga dalam 20 ringgit dalam Shopee. Cikgu type je webcam. Cikgu type webcam. Harga dalam 20 ringgit saja. Okey, ada soalan nak tanya lain? Terima kasih Cik Fairuz. Beres-beres. Okey. Kita tengok lagi fungsi yang lain kat sini. Okey, ada katakan cikgu nak masuk image, gambar. Cikgu nak terang pasal gambar di dalam laptop. Dalam laptop, okey. Klik pada image. Okey, kita tulis di sini gambar. Gambar, okey. Okey. File ni browser ni kita cari mana tempat ada gambar. Mana? Okey, kalau di laptop saya ni, okey, di desktop ada depan ni. Depan ni. Okey, saya open je. Okey, keluar balik gambar worksheet saya tadi. Tekan okey. Okey, pada source ni penting kita susun mengikut susunan yang betul. Katakan kita besarkan. Tenggelam muka saya kan. Okey, tenggelam. Tak apa kalau nak besarkan, cikgu boleh right click, pergi kepada transform dan juga pilih stretch to screen. Penuh tu. Tapi muka pula tak nampak. Okey, kita klik pada layer lapisan gambar ni. Turunkan satu-satu sampai keluar semua apa yang kita nak. Bermaksud gambar kena duduk di layer bawah. Dan nak record, jangan lupa tekan transition. Baru kita tekan start recording. Okey. Itu yang asas. Saya tak nak pergi pada yang penggunaan green screen ataupun kita nak live streaming. Saya rasa tak perlu lagi untuk permulaan ni. Apa yang saya rancang untuk hari ni setakat ni dulu. Iaitu kita menggunakan source window capture, video capture, text dan juga image. Dan kita boleh juga guna display capture. Tapi kalau display capture ni mungkin jadi pening sikit tengok. Jadi saya cadang tak payah lagi lah. Cukup 4 ni dulu. 1, 2, 3, 4. 4 perkara ni. Okey, sekarang kita dah ada video. Okey, ni adalah video yang kita buat tadi, yang saya tunjuk tadi. Okey, terpulang kepada cikgu nak share macam mana nak guna video apa. Okey, ada yang nak guna YouTube channel. Ada yang nak drop terus ke WhatsApp. Okey, tak ada masalah. Kalau nak drop, buka saja WhatsApp. Cikgu tarik saja pada grup WhatsApp tu, drop, terus masuk. Tapi keburukan dia, murid terpaksa spend lebih data lah. Jadi saya sarankan gunalah saluran YouTube. Okay, katakan cikgu tak reti nak masuk dalam YouTube. Okay, setiap sekolah ada penyelaras TV PSS kan? Tanya mereka. Gunalah TV PSS masing-masing. Perkasakan TV PSS masing-masing, masuk dalam YouTube. Dan juga minta penyelaras TV PSS itu share link pada cikgu. Tapi ingatlah janganlah share banyak sangat kepada dia. Kalau cikgu ada YouTube channel sendiri, cikgu upload pada YouTube channel cikgu saja. Okey, ada soalan lain tentang OBS? Ada? Sebab saya rasa perkongsian saya untuk hari ini setakat ini saja. Saya buka untuk soalan.
Okey, ada soalan? Tak ada? Encik Feiruz, Ya, ya Ustaz. saya nak tanya satu soalan ya. Artinya kalau kita nak OBS kita masukkan dalam YouTube channel sekolah. Tapi yang benda ni kan. Ya, kena download Ustaz. Ya, lepas tu kita Kena download. Saya dah terang pada cikgu pada awal tadi, kita just Google search OBS saja type, dia akan keluar. okey. Dan pilih pada peranti yang sesuai dengan laptop kita lah. Kalau Okey. laptop tu cikgu pakai katakan 7-8 tahun, mungkin dia guna 32 bit. Saya cuba laptop di rumah saya gunakan top IT ya. Laptop yang cikgu dapat free tu. Alhamdulillah boleh guna OBS. Maknanya dia tak perlu spek yang terlalu besar atau terlalu advance. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Okey. OBS ni dia memang untuk recording kan? Maknanya untuk live streaming tak ada lah kan? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Gemar. Maksud saya OBS ni untuk dia recording je kan? Dia rakam je. Untuk kita guna untuk live streaming tak ada lah. Boleh cikgu. Untuk live streaming. Okey, bagus kok soalan ni. Kalau live streaming ni advance sikit. Okey, kita tengok balik pada OBS. Okey. Kalau nak live streaming, cikgu pergi pada setting dulu. Okay. Pergi pada stream. Oh, Okey. okay. Pada sini cikgu linkkan sama ada YouTube channel cikgu ataupun Facebook. Cikgu paste sini, tekan okey. Okey, dah okey. Baru cikgu pergi pada start streaming. Dia akan link lah. Okay. Okey, boleh cikgu. Yang ni advance cikgu. Terima kasih. Bagus kalau cikgu boleh buat, bagus. Okey, sama-sama. Okey, lain? Saya rasa cikgu dengan penggunaan OBS, maknanya cikgu tak perlu penggunaan internet terus, tak perlu. Dan juga agak bebas lah cikgu nak menggunakan menulis tangan secara live. Maknanya seperti yang saya kongsi tadi, guna beberapa alat saja, guna telefon pun boleh. Ataupun cikgu nak spend beli dashcam. Type saja kat Shopee dashcam, dia akan keluar. Cuma saya cadangkanlah cikgu beli dashcam yang ada HD. Okey, saya tunjuk sikit di Shopee. Okey, kita type Shopee. Banyak mungkin baru boleh gaji ni, mungkin ada yang nak spend beli kan. Okey, type saja dashcam. Dia akan keluar banyak pilihan. Okey, tunggu sekejap ah. Okey. Cari kamera yang boleh support HD. Bukan dashcam, webcam. Sorry. Webcam. Oh, tengah hari ni susah. Webcam Dashcam pula dah. Okay, webcam. Cari yang support HD. Okay, internet slow sikit ni. Bagi kita live sekarang. Okay, yang saya beli kepada kawan saya yang support HD tu sekitar RM50 saja. Dan gambar dia clear. Yang saya guna sekarang ni bukan HD lah. Okay. Okay, saya punyanya tak dapat buka Shopee. Tak apalah. Cikgu cari sendiri ya. Rasanya Shopee cikgu pandai explore sendiri dah tu. Okay, ada soalan di komen. Acu ulang sikit pasal kamera guna phone. Okey, saya lagi sekali. Nak guna phone ni saya akan guna OBS lah untuk tunjuk. Okey. Okey, saya plus. Okey, saya off dulu semua. Saya nak tunjuk connection saja. Saya off dulu semua. Okey, saya plus, saya ambil window video capture. Okey.
Saya tarik sini telefon. Supaya kita kenal lah apa source yang kita guna. Okey. Oh ada dah nama. Telefon 2. Okey. Okey, di ruang setting ni. Nampak ni kan? Ruang setting ni saya besarkan. Okey. Pada device. Kalau laptop cikgu compatible dengan telefon, dia akan keluar terus ni. Pilihan ni apa yang kita guna, apa yang kita sambung pada laptop. Telefon saya ni nama rumah saya. So saya klik saja telefon. Okey, dan tekan okey. Dan saya pun on telefon saya. Okey, sekarang ni dah berfungsi. Dah berfungsi. Okey, saya besarkan skrin supaya cikgu nampak macam mana saya setting. Okey. Okey, saya klik pada kamera. Ni saya nak tunjuk setting. Yang ini saja. Sambung pada USB saja dan terus cucuk pada telefon. Okey, menjawab soalan tak? Menjawab soalan tak? Okey. Ada soalan lain? Okey. Okey, terima kasih Razi Muda. Okey, ada soalan lain? Okay, hari ni kita punya penyertaan agak meriah lah. Okay, saya stop present. Okay, saya buka ada apa-apa persoalan. Dan saya pun masih belajar, bukan expert, belum tahap expert lagi. Saya masih lagi explore dan fokus kita kepada membantu PDPR. Sebabnya kita tahu sekarang ni cikgu cukup gelisah kat rumah. Nak mengajar mungkin tak lepas lah. Kalau tak boleh tulis mungkin cikgu tak rasa puas lah. Saya cuma share apa yang saya tahu. Andai kata ada cikgu rasa yang cikgu nak tahu, cikgu boleh hubungi saya sendiri. Boleh minta nombor telefon cikgu Azman. Ataupun cikgu cuba cari di YouTube. Saya belajar banyak di YouTube. Saya belajar banyak di YouTube. Search ada. Search tentang OBS. Dan banyak dah sekarang ni YouTube orang yang share di YouTube tentang OBS. Banyak dalam bahasa Melayu. Kita banyak sumber rujukan. Cuma mungkin kalau belajar seorang mungkin cikgu tak jelas lah. Untuk lebih jelas kalau ragu-ragu boleh hubungilah. Bukan saya sajalah. Kita ada rakan-rakan yang lain lebih hebat lagi sebenarnya. Okey. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada saya nak serah kepada moderator dah. Kita dah menghampiri tak sampai pukul 12 lagi Guman. Awas sikit. Okey. Okay, kalau tak ada betul. Hello. Ada nanya soalan? Mungkin dia salah. Cikgu Azizah Hadam. Okey, kalau tak ada saya rasa saya akan berhenti di sini dulu. Sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan bengkel kali ini, saya susun jari mohon maafan. Dan insyaAllah pada masa akan datang saya akan tambah lagi apa-apa yang saya rasa perlu. Dan juga saya akan cuba share lah. Dan saya ucapkan tahniah kepada penganjur yang cuba usahakan medium ini untuk buat perkongsian. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba aturkan lagi. Dan saya mengalu-alukan dah bagi pihak DPPD. Andai kata sekolah mana-mana sekolah yang nak menganjurkan bengkel seperti ini secara online. Okey, boleh maklum kepada kami, kita cuba cari lagi apa yang cikgu-cikgu kita perlu. Okey, saya berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Ustaz Muhammad untuk agenda seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia, Fairuz bin Harum. Facilitator bagi slot yang terakhir ataupun yang ketiga kita pada hari ini.
Okey, semoga dengan perkongsian ilmu itu maka kita akan dapat mengambil manfaat dan apa yang telah dikongsi itu boleh kita aplikasikan dalam proses gerak kerja kita PDPR bagi kecemerlangan pendidikan anak-anak murid kita di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan para guru yang saya kasihi dan sanjungi sekalian, jadi nampaknya kita sudah berada di sesi yang terakhir dalam bengkel peningkatan kompetensi guru untuk PDPR pada hari ini. Jadi sebelum saya berundur diri ataupun akhirkan bengkel ini, saya mohonlah untuk semua para peserta, tuan-tuan dan puan-puan, para guru untuk mengisi dua link lah iaitu link yang pertama yang telah dibuat oleh Encik Amir bin Hamzah ketika slot yang pertama tadi, dah ada apa ni di chatbot tu di Google Meet, dan juga SPL KPM untuk ladap lah untuk jam nanti. Boleh isilah masing-masing untuk kita punya peningkatan kerja khusus kita ataupun kursus kita lah. Dan saya bagi pihak penganjur khususnya pihak Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Langkap merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga fasilitator yang telah bersama dengan kita pada hari ini untuk mencurahkan ilmu dan berkongsi pengetahuan tentang bagaimana untuk kita mengaplikasikan penggunaan beberapa media teknologi dalam menjayakan proses PDPR dengan lebih berkesan dan menyeronokkan dalam mendepani cabaran pendidikan global terutamanya pada musim pandemik COVID-19 ini. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para peserta, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian kerana telah menyertai bengkel peningkatan kompetensi guru untuk PDPR pada hari ini yang telah dianjurkan oleh Sekolah Kebangsaan Langkap. Semoga apa yang dikongsi oleh tiga-tiga fasilitator kita itu tadi boleh kita manfaatkan untuk gerak kerja kita, untuk PDPR kita bagi kejayaan pendidikan anak-anak murid kita. Jadi sebelum saya berundur, sekali lagi saya memohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang saya kasihi dan sanjungi sekalian. Jika sepanjang saya mengendalikan bengkel pada hari ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang boleh menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan para peserta sekalian. Sesungguhnya segala kelemahan itu adalah atas kealpaan dan kelemahan saya, dan juga sesungguhnya segala kesempurnaan dan kebaikan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tutup dan sudahi bengkel peningkatan kompetensi guru untuk PDPR pada hari ini dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada penganjur. Itu Tuan Guru Besar SK Langkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rasanya terima kasih saya ucapkan pada moderator dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga versi yang pada saya rasanya outcome yang kita dapat tu insyaAllah boleh kita gunakan untuk memperkasakan PDPR kita di masa, di waktu yang pada saya sangat mencabarlah. Okey, mungkin sedikit sebanyak maklumat yang kita dapat hari ini boleh kita gunakan supaya boleh tarik minat anak-anak kita untuk belajar semasa di rumah. Okey, InsyaAllah saya akan cuba cari ruang berdasarkan respon daripada rakan-rakan. InsyaAllah saya akan cuba cari ruang untuk kita jalankan mungkin siri 2, siri 3 kita upgrade sikit. Dan mungkin kita boleh cari lagi aplikasi-aplikasi yang sesuai untuk kita gunakan. Okay, InsyaAllah kami akan cuba dapat lagi versi-versi bagi aplikasi-aplikasi yang seterusnya. Okay, seterusnya suka saya ingatkan, mohon rakan-rakan peserta isi yang pertama tadi link Google Form yang telah disediakan oleh Cik Amir kita. Okay, dan juga pihak kami dah sediakan untuk SPL KPM. Okay, saya dah bagi link di chatbox tu. Okay, kalau mana-mana pihak yang tak dapat nak ni apa semua nak masuk SPL tu boleh personal saya ataupun personal Ustaz Mat pun boleh sebagai moderator, tak ada masalah. Rasanya dan juga jutaan terima kasih kepada pihak PPD, PPD STU yang memberi sokongan sepenuhnya. Saya tengok tadi Tuan Timbalan, Encik Ridwan ada join juga.
Okay, so jutaan terima kasih kepada pihak PBD STU, dan rasanya itu saja perkongsian dari pihak kami. Apa-apa yang buruk itu kekurangan kami sendiri, yang baik itu kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi majlis kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.